Tapi F ni cakap pasal sukarelawan, Zack dengan cerita F ni pun ada jadi sukarelawan juga. Mungkin F ni boleh share Tak adalah sukarelawan mana pun. Sebenarnya saya sekarang tengah menggerakkan inisiatif bersama dengan kawan-kawan je. Kita cuba nak bantu kejiranan kita. Kita faham kan musim pandemik ni. Jadi kita ada kongsikan dekat social media, bukan niat untuk menunjuk tapi niat untuk sama-sama mengajak siapa yang berkemampuan untuk sama-sama kita bantu mereka yang memerlukan lah. Jadi kalau yang nak join tu boleh, orang lain boleh join F ni tak? InsyaAllah boleh. Ada kita kena tengok nanti update dari masa ke semasa. Sebab kita pun takut sebenarnya nak ajak ramai-ramai ni. Follow Instagram takut FB tak saya. kawan nanti. Alright. Baik, jadi cakap pasal sukarelawan, kita di talian ada seseorang ni yang macam ini lagi hebat. Ini sukarelawan yang lagi hebat ni. Okey, kita ada Adrian Eddie Xiao Chi Hua. Merupakan seorang sukarelawan dan juga aktivis masyarakat. Dan Adrian sekarang berada di Papa Sabah, Adrian. Ya, selamat pagi Zack, selamat pagi F-ni. Tadi kata nak panggil uncle? Dia ni dah sudah lah tu. Okey. Adrian, umur 20-an. Masih muda lagi awak. Tapi macam mana awak boleh seawal umur sekarang ni dah fikir tentang masalah orang lain, nak bantu orang ni. Sebab selalunya kalau umur sekarang ni nak fikir nanti kerjaya apa, belajar apa kan. Tapi awak lebih kepada nak membantu orang tu. Macam mana boleh terdetik tu? So, Eddie start dengan misi bantuan ni daripada tahun lalu lagi. Time kita punya PKP fasa pertama tu. So, pengen beritahu sini yang Eddie yang sebelum ni bukanlah yang sekarang ni lah. Macam sebelum ni, Eddie mungkin mau sedekah sedikit pun susah. So, Eddie, tiba-tiba, panggilan Eddie Eddie okay, betul. Okay. So, masa PKP tu kan, dan itu banyak masa di rumah kan. So, nampaklah time tu banyak orang susah. Ada juga yang PMAD direct minta susu, minta pampers semua kan. So, masa tu memang Eddie rasa macam terdetik lah di hati untuk bantu dorang ni. Masa tu guna duit Eddie sendiri lah. Time tu memang Eddie tidak post langsung. So, ada satu kisah budak ni Eddie post di Facebook Eddie sajalah untuk bagi awareness untuk orang lain kan. So, kisah tu dia jadi viral dan ramai orang begitu Eddie, why not buatlah tabung dana untuk bantu orang yang susah dengan COVID ni. So, dari situlah Eddie buat tabung dana tu. So, sampai ke hari ni lah Eddie bantu orang-orang susah apa semua. Sampailah ke hari ni lah. Faham. Okey, Eddie, kita tahu sekarang ini kita berada di fasa yang sangat mencabar dan ramai orang memikirkan tentang diri sendiri juga. Tapi kita nak tahulah, macam kebetulan kita dapat sendiri berbual dengan Eddie kan. Siapa sebenarnya inspirasi dan idola Eddie untuk membuatkan Eddie rasa semangat untuk jadi sukarelawan macam ni? Eddie punya inspirasi tidak lain dia bukanlah mungkin inspirasi Zack dan F-ni juga, iaitu Ustaz David Liu kan. So masa PKP tu duduk rumah tengok video Ustaz David Liu pergi bantu orang sana sini kan. So macam terinspirasi dengan apa yang dia buat. Macam terfikir, okay, why not aku pun mau macam ni juga, aku pun mau bantu orang juga. So then dia kira macam Eddie punya big inspiration lah untuk Eddie buat semua benda ni. Terharu dengan dia punya usaha semua kan. Faham. Jadi boleh saya katakan sebenarnya permulaan tu daripada tengok video Ustaz David Liu lah, Eddie? Ya, betul. Ya, itu memang first lah bila tengok video dia kan, macam rasa tersentuh, terinspirasi, sedih kan sebab di sekarang ni ramai orang susah di Malaysia kan. So why not Eddie pun boleh bantu sedikit untuk kasih senang dorang, buat dorang tersenyum apa semua kan. Betul. Eddie, cabaran setakat sekarang memberikan bantuan apa antara cabaran yang besar? Kalau cabaran yang besar, kalau sebelum ni pernah lah Eddie pergi satu tempat ni di daerah Beaufort. Eddie kena naik perahu pergi seberang sungai dan masa tu baru habis banjir di Beaufort tu. So lumpur tentu memang dia sampai dekat betis lah lumpur untuk pergi ke satu rumah. Time tu Eddie mau hantar telefon untuk satu orang budak ni. Dia viral di Facebook. Dia belajar online. Time banjir tu dia tersampan untuk cari line tu. So tu kira macam antara yang mencabar lah semacam dia antar bantuan. Selain pergi tempat yang jauh-jauh yang makan masa berjam-jam kan. Dengan jalan yang teruk lagi pergi pedalaman situ. Memang banyaklah situasi yang mencabar masa dia antar bantuan. Tapi syukur semua dipermudahkan. Okey, Eddie, kita nak tanyalah kan, macam sekarang ni Eddie merupakan seorang sukarelawan, tapi sebelum berlakunya pandemik COVID-19 ini, Eddie buat apa sebenarnya? Eddie berniaga ke dan sebagainya ke? Sebab ramai orang tertanya-tanya macam mereka sukarelawan ni selain daripada dana bantuan yang datang daripada orang daripada rakyat yang lain, macam Eddie sendiri mana datang dana tu Eddie? Itu yang orang nak tahu. Pekerjaan sendirilah maksudnya sebagai apa tu?
Okey, sebelum COVID ni kan, dia ada juga berlakon sikit-sikit juga, suka-suka ya lah kan. Oh, berlakon. Ada juga lah sikit-sikit. Selain tu Eddie tolong family jaga kedai. So itu je lah Eddie punya pekerjaan. Kira macam banyak masa free lah untuk buat misi bantuan ni. Lepas tu dana tu pula Eddie memang banyak lah orang sumbang, banyak orang tolong. Eddie pun ada yang Eddie nak kenal. Setiap hari ada aja yang masukkan dalam akaun. So sebenarnya dorang lah hero sebenarnya. Eddie cuma orang tengah aja untuk sampaikan dorang punya amanah kan. Cuma mungkin dorang bukannya nak mau turun padang, tapi mungkin dorang tidak masa mau pergi sana sini kan. Faham. Eddie, nak tahu juga Eddie, sebab Eddie dah pergi menghantarkan bantuan, tadi ada pengalaman, macam-macam pengalaman, macam-macam cabaran kan. Tapi macam mana sebenarnya Eddie kenal pasti kawasan-kawasan yang perlu dibantu tu Eddie? Ada orang bagi tahu ke, ataupun Eddie jalan-jalan jumpa ke, ataupun macam mana? So far yang sebelum-sebelum ni memang Eddie akan minta orang yang tinggal di situlah akan bagi Eddie detail lah, orang-orang susah semua. Maksudnya ada juga diberitahu lah. Apa tu? Maksudnya diberitahu. Dia akan bagi detail lah. Macam contoh, Eddie mau pergi daerah tu, Eddie akan minta, Eddie perlukan dalam 10 hingga 15 rumah lah untuk bagi bantu tu. Okey, Eddie. Ada juga kisah-kisah yang macam di viral di Facebook semua yang Eddie pergi ni lah, Eddie pergi tolong lah. Ada jugalah macam tu. Okey, Eddie, sekarang ni kita tahu ramai yang memerlukan bantuan dan sebagainya lah. Kita nak tanya secara peribadi, Eddie rasa sampai bila yang usaha murni ni akan diteruskan, Eddie? Bagi Eddie akan teruskan selagi Eddie mampu, selagi ada orang sokong, selagi ada orang yang teruskan sumbang dana tu, Eddie akan teruskan sampailah bila-bila lah. Sebab bagi Eddie, orang yang susah ni akan sentiasa ada. Mungkin kita nak tahu di sekeliling kita apa semua kan. So bagi Eddie, kita hidup di dunia ni untuk tujuan untuk bantu orang susah, untuk bantu kita akhirat juga. Macam Eddie sendiri, Eddie ada pegang tiga quotes lah, tiga kata-kata lah kan. Hidup yang mungkin kita jalani sekarang ni, hidup Eddie, hidup Zack, hidup Evni yang mungkin kita sedang jalankan sekarang ni kan, mungkin adalah impian bagi berjuta orang di luar sana yang mungkin hidup mereka dari susah daripada kita. So kita kena teruskan bantu orang susah. Betul. Sebab Eddie pun mau teruskan sebar kebaikan, sebab kadang bila kita sebar kebaikan ni, bila orang ikut, pahala tu akan terus mengalir kan. So itulah. Eddie, apa yang Eddie paling seronok sekali bila menghulurkan bantuan ni? Antara yang paling best, jumpa budak-budak lah. Macam yang baru-baru ni Eddie pergi kan. Eddie pergi jumpa satu keluarga ni. Diorang ada 3 orang anak. So sekolah online lah sekarang kan. So Eddie tanya lah apa yang perlukan. Diorang malu-malu cakap. Dan diorang cakap, diorang ni lah perlukan handphone. Sebab untuk online diorang tidak mempunyai handphone. PDPR So PDPR. Dalam kelas tu hanya diorang saja yang tidak handphone. So diorang kena pergi sekolah ambil kertas hari-hari untuk buat online kelas. Then Eddie belilah diorang mainan. So itu pun sedih juga bila Eddie beli mainan tu. Bagi diorang mainan, then mama dia cakap diorang ni pernah ada mainan sebab diorang mampu membeli kan. Itulah kira macam kadang-kadang kita punya pemberian ni bagi kita macam kecil, tapi bagi diorang yang perlu tu memang sangat-sangat besar lah. Memang bila nampak budak-budak tu tersenyum, diorang terus pegang diorang mainan, diorang punya patut tu nampak macam sedih lah. Betul. Ya, sayu lah nampak kan. Betul. Kadang-kadang bila dapat diorang appreciate tu Ya, diorang punya tilam pun Eddie tengok pun sudah terukan. Dan budak tu cakap, abang janganlah tengok tilam saya malu, saya punya tilam buruk, dia cakap. So lepas tu kan Eddie tengok, dia ni lah, pas dia bagi tilam tu nampak diorang happy, nampak diorang senyum tu macam kepuasan lah dalam diri sendiri kan. Faham. Betul. Itulah. Eddie, kita sebenarnya faham di fasa pandemik ni, kalau boleh kita nak ajak lagi ramai untuk sama-sama sebarkan kebaikan. Jadi mungkin Eddie boleh berkongsi sedikit nasihat untuk mereka yang baru-baru nak mula, nak sama-sama bagi sumbangan, nak membantu mereka yang memerlukan, tapi mungkin tak tahu macam mana caranya, nak mulakan daripada mana, dengan siapa nak ajak. Mungkin ada sedikit tips? Okey, mungkin ada yang orang di luar sana mungkin yang ada plan untuk buat misi bantuan juga apa semua kan. So mungkin diorang rasa macam diorang punya bantuan tu kecil, tapi jangan risau. Bila kita ada niat untuk bantu orang sesuatu, teruskan niat tu. Sebab kita buat benda baik, kita buat benda jahat kan. So teruskan niat tu untuk buat benda baik tu.
Kadang mungkin bagi kita kecil tu pemberian, tapi bagi yang memerlukan tu sangat-sangat besar. Teruskan buat kebaikan sebab macam Eddie sendiri dipegang, kita hidup di dunia ni sekejap je. Mungkin hari ni macam Eddie sendiri, Eddie boleh pergi sana sini antar bantuan, tapi besok mata Eddie sudah tiada kan. So pahala dan amalan tu yang akan bantu kita nanti di akhirat tu. So itulah, kita hidup di dunia ni untuk bantu kita di akhirat juga kan. Betul. Terima kasih Eddie, sungguh memberi inspirasi kepada kita semua penonton. Dan Eddie, saya rasa ramai orang cair, ramai orang terkesima dengan kata-kata yang disampaikan oleh Eddie, dan mungkin mereka boleh follow Eddie di Instagram. Kat mana mereka nak follow Eddie? So kalau macam dorang mau tengok Eddie punya misi-misi bantuan, boleh cek di IG Eddie 7, dan juga di Facebook lah. So dua-dua media sosial ni memang Eddie aktif lah, akan Eddie sentiasa update Eddie punya misi bantuan, dan di situ pun ada Eddie akan start nombor akaun. So siapa yang mau kongsi rezeki boleh bangin je lah ke nombor akaun tu. Baik. Okey. Terima kasih Eddie, terus sebarkan kebaikan Eddie. Terima kasih banyak Evni, terima kasih Zack, terima kasih Bro Kopitiam. Stay safe. Semoga kita semua terus diberi peluang untuk buat kebaikan kan. Ya, terus Bila mantap kita rasa orang kita Sabah. susah, ada lagi yang susah daripada kita. Betul. Yes. Betul. Ya. Stay Terima safe kasih di sana. semua. Okey, terima kasih. Bye. Bye. Fuh. Satu segmen lah. Ya, Satu dia macam situasi interview yang kita bersama dengan Eddie yang sedikit sebanyak menjentik lah hati kita. Kita Ya. rasa juga sebab apa? Bila mana kita dapat tahu tentang kesukaran dia nak menghulurkan bantuan, bagaimana orang appreciate dia bantuan tu, walaupun bagi kita mungkin kita rasa kecil, tapi itulah kadang-kadang bila mereka yang betul-betul memerlukan, walaupun sekecil mana bantuan kita, mereka cukup-cukup bersyukur. Dan kalau kita sendiri menghulurkan tu, kita boleh tengok macam mana reaksi muka mereka yang sangat-sangat bersyukur, Zain. Betul, Leslie. Memang sungguh-sungguh memberi inspirasi. Baik,